Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk malam ni tuan-tuan kita akan sambung lagi bacaan kitab Ghayatul Matlub yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Daibak, dan kita terus pergi ke muka surat 41 hadis yang ke-7. Mungkin tuan-tuan yang ada kitab boleh tengok muka surat yang ke-41 hadis yang ke-7. Baik, hadis yang ke-7 tuan-tuan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, hadis ni sanadnya hasan dan diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bazzar. Kata Uthman bin Affan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa ahsanal wudu, iaitu baginda berwudu dan telah menyempurnakan wuduknya. Thumma qala, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man tawaddaa wudu'i hadha, sesiapa yang berwuduk seperti mana wudukku ini, thumma atal masjid, lalu dia pergi ke masjid, faraka'a fihi raka'atain, lalu dia mendirikan solat 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saya percaya tuan-tuan, hadis berkaitan tentang wuduk ni banyak dah kita sebut, dan hadis ni kebanyakannya adalah riwayat yang hasan dan juga sahih. Perbincangan kita yang lalu berkaitan tentang tata cara wuduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya dengan hadis yang lain pula, iaitu kata Uthman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man tawaddaa nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, thumma salla raka'atain, dan dia pun dirikan salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsah, daripada tempoh dia selesai wuduk dan tempoh dia nak salat tu tuan-tuan, kata Nabi, dia tak bercakap-cakap dengan dirinya, maka Allah Ta'ala memberikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah berikan pengampunan kepadanya dosa-dosa yang lalu. Ni yang sahih. Yang tadi perbincangannya hasan, beza dia daripada tempoh lepas wuduk nak ke salat itu tak bercakap. Hadis yang kita sebutkan tadi, selepas dia wuduk dan dia pergi masjid, dirikan salat, maka sama juga ganjarannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah berikan kepadanya pengampunan-pengampunan di atas dosa-dosa yang lalu. Okey, ini perbincangan kita tak detailkan tuan-tuan sebab maklum dah. Okey, baik, hadis yang ke-8. Daripada hadis yang ke-8 daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu an, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni sanadnya hasan. Man tawaddaa wudu'i haza, hampir sama tuan-tuan perkataannya. Siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, thumma salla raka'atain, kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat, la yashu fiha, dan dia tidak lalai ketika menunaikan salat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya pada dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang hampir sama, cuma bezanya tuan-tuan, dia dirikan salat 2 rakaat itu dan tidak ada kelalaian di dalam salatnya itu. Maka Allah Ta'ala memberikan pengampunan di atas dosa-dosanya yang telah lalu. Okey. Baik, jadi hadis ni dia berulang-ulang menunjukkan kepada kita, selepas sempurnakan wuduk, maka sempurnakanlah salat. Sama ada salat sunat maupun salat fardu ataupun salat sunat wuduk. Sebab di antara tempoh itu adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok fasal yang baru tuan-tuan, fasal yang ketiga. Hadis tentang amalan yang menghapuskan dosa seseorang seperti bayi yang baru dilahirkan. Tadi kategori pengampunannya, buat sekian amalan, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Yang kategori kali ini tuan-tuan, fasal yang ketiga, buat sekian amalan, Allah ampunkan dosanya walaupun, ampunkan dosanya seperti mana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada beza kategori dia tuan-tuan. Baik, hadis ni ada 10, kategori ni ada 10 hadis. Dan hadis yang pertama, hadis yang pertama ni tuan-tuan, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis sahih. Kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar daripada Nabi SAW bersabda. Bila disebut perkataan ni tuan-tuan, aku mendengar, dalam kategori hadis disebut sami'tu, berarti hadis ini lebih utama. Ada beza di antara hadis sami'tu dengan hadis haddathana ataupun hadis akhbarana, diceritakan kepada kami ataupun dikhabarkan kepada kami. Itu menunjukkan perawi itu meriwayatkan hadis Nabi melalui perantaraan. Contoh, daripada Nabi SAW melalui jalur Abu Hurairah. Selepas Abu Hurairah ada seorang lagi perawi yang lain. Contohlah, itu namanya akhbarana ataupun haddathana. Tetapi dalam kategori hadis ni, Abu Hurairah dengar dengan telinganya daripada mulut Nabi SAW. Dia tak melalui perantara, tetapi dia daripada Nabi SAW. Jadi hadis ni lebih utama. Iaitu kata Abu Hurairah, aku dengar hadis ni daripada Nabi. Nabi SAW telah bersabda. Kata Nabi, man hajja, siapa yang mengerjakan haji, falam yarfuth, lalu dia tidak bercakap dengan perkataan yang kotor, walam yafsuk, dan dia tidak melakukan perlakuan fasik ataupun melakukan perbuatan dosa, raja'a kayawma waladathu ummuh, maka dia akan kembali ke tanah airnya itu nanti seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini besar tuan-tuan ganjaran. Siapa yang pergi haji, buat ibadah haji betul-betul ikhlas, pulang ketika itu tuan-tuan, dalam ibadahnya itu tak cakap dengan ucapan yang kotor, ataupun dia tak melakukan apa-apa dosa, maka kembalinya ke negeri halamannya nanti dalam keadaan seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sebab itu tuan-tuan, ibadah haji ni sekali seumur hidup tuan-tuan, wajib. Masuk kali kedua sunat dah, kali ketiga apatah lagi. Jadi kalau buat sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh tuan-tuan. Kalaulah saya dapat nasihatkan kepada tuan-tuan, jangan tahun tu nak pergi haji, masa itulah baru nak belajar. Kalau tidak tuan-tuan, ibadah tu kita tak lakukan dengan sepenuh hati kita. Kita akan lakukan dengan sedikit, mungkin ada keraguan,
mungkin kita tak dapat lakukan dengan sepenuh jiwa raga kita. Sebab apa? Sebab masih lagi ada sanksi-sanksi pada ibadah yang kita lakukan. Biarpun tuan-tuan giliran kita, orang kata sekarang ni giliran 100 tahun akan datang. Tak apalah tuan-tuan. Ada kesempatan belajar, pergilah belajar. Pergi belajar tuan-tuan. Nanti nak masuk bulan Ramadan ataupun sebelum Ramadan nanti, selalunya ada kursus haji. Rejab tu dah start kursus haji dah. Tuan-tuan pergilah, belajarlah. Kalaulah takdir Allah tuan-tuan pergi, paling tidak kita dah bersedia. Dan kalaulah takdir Allah, Allah jemput kita lebih awal, mudah-mudahan kita berusaha pergi hadir ke kursus-kursus haji tu tuan-tuan, Allah juga catat sebagai kita pernah melaksanakan ibadah haji walaupun tak sempat. Sebab kita telah berusaha untuk menyempurnakan ilmu kita tentang ibadah haji. Okey. Dan siapa yang Allah pilih pada tahun tersebut untuk buat ibadah haji tuan-tuan, lakukan dengan sehabis baik. Ini kalau kita bincang tentang ibadah haji banyak perkara tuan-tuan. Tapi tak ada kesempatan lah untuk hari ini. Tapi kalau tuan-tuan buat sungguh-sungguh semasa ibadah haji dan pulang daripada ibadah haji, tolonglah jaga ucapan kita dan jaga perbuatan kita. Jangan sebut perkataan yang kotor dan jangan buat benda-benda yang fasik. Nanti kita pulang dalam keadaan bersih daripada dosa seperti mana dilahirkan oleh ibu kita. Ini ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada hadis ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan yang Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kerana apa tuan-tuan? Telah kita melonggokkan macam-macam kejahatan yang kita lakukan. Dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sekali kita buat ibadah haji, kita tak cakap benda yang kotor dan kita tak buat benda yang baik, Allah ampunkan keseluruhannya. Ini bererti Allah ni benar-benar Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau manusia tuan-tuan, dia maafkan kita, tetapi paling tidak mesti ada rasa si fulan ni saya susah nak berbaik dengan dia sebab dia pernah buat dosa di belakang saya. Mesti ini manusia. Tapi tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ampuni sungguh tuan-tuan. Betul-betul mengampuni dan dia tak berkira sedikit pun. Bahkan Allah ampunkan keseluruhan dosa yang pernah dilakukan. Saya mungkin pernah sebut pada tuan-tuan, seperti mana selalu saya sebutkan dalam kitab ni tuan-tuan, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita betapa besarnya pengampunan daripadanya. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Buruj. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Syuaib, ceritanya ada satu zaman tu dikenali sebagai Ashabul Ukhdud, rajanya, yang mana raja itu telah membunuh 70,000 rakyatnya. Bukan 700, bukan 7,000 tuan-tuan, 70,000 rakyatnya. Sebab itu Allah kata innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Raja tu yang dikenali sebagai Ashabul Ukhdud, dia telah lemparkan 70,000 rakyatnya yang beriman kepada Allah. Dibunuh hidup-hidup di dalam satu parit yang diisi api yang besar tuan-tuan. Dia terjun masuk dalam api tu, hangus tuan-tuan. Dia terjun, hangus. Berapa ramai tuan-tuan? 70,000. Kita tengok di Elmina yang meninggal dunia 10 orang pun kita rasa ini berita yang sangat besar tuan-tuan. Bayangkan ni 70,000 rakyatnya dibunuh hidup-hidup. Lalu kata Allah Ta'ala, thumma lam yatubu. Kerana raja yang bunuh rakyatnya itu tidak bertaubat kepada Allah, falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya azab neraka jahanam dan azab api yang menyala-nyala. Kata Hasan Al-Basri, disitulah ada sifat rahmah daripada Allah. Dan disitulah ada sifat As-Salam. Rahmah ni tuan-tuan adalah sifat rahim, kasih Allah yang sangat banyak. Dan sifat Allah As-Salam, sifat Allah yang maha selamat daripada kekurangan. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala telah meletakkan satu syarat. Kalaulah raja yang dikenali sebagai Ashabul Ukhdud, yang telah membunuh 70,000 rakyatnya yang beriman kepada Allah, hanya satu tu saja sebab dia beriman, dia bunuh hidup-hidup tuan-tuan. Kalau dia bertaubat,
Allah ampuni sungguh dosa dia. Walaupun telah membunuh 70,000 orang, tuan-tuan. Bukan 7 orang, bukan 700, bukan 7,000. 70,000 sekalipun dia dah bunuh. Dia taubat saja pada Allah, Allah ampuni sungguh-sungguh si fulan tu. Nak ceritanya betapa besarnya pengampunan daripada Allah. Dan kata Hasan Al-Basri, di situlah adanya As-Salam. Kenapa? Sebab As-Salam di situ, Allah ini dia maha terselamat daripada kekurangan di dalam kecintaannya pada hambanya. Manusia bercinta, tuan-tuan, cintanya pura-pura, tak terselamat daripada pura-pura. Ada kalanya dia mencintai seseorang kerana sebab. Boleh jadi dia mencintai seorang, tuan-tuan, ada kerana unsur-unsur yang tertentu. Dalam keadaan dia bercinta dengan isterinya, marah tak isterinya? Marah. Masih ada marah pada isterinya. Kadang-kadang menyindir isterinya, tetapi tidak pada Allah. Sekali dia cinta kepada hambanya, dia ampuni dosa hambanya dan dia tak tengok dah apa yang dosa hamba yang telah lakukan. Semuanya Allah ampuni, bahkan tak diungkit-ungkit lagi dosa-dosa yang lepas. Punyalah kasih Allah Ta'ala kepada hambanya. Okay? Sebab itu, tuan-tuan, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, buat ibadah haji, lepas ibadah haji, jangan buat benda yang kotor, jangan sebut benda yang kotor, maka pulangnya jemaah haji itu ke negeri halamannya nanti seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, hadis yang kedua, tuan-tuan, muka surat 43. Daripada Abu Al-Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, tuan-tuan, menyebutkan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafa bil bait, sesiapa yang melakukan ibadah tawaf di Kaabah, khamsina marrah, sebanyak 50 kali. Satu kali tawaf 7 pusingan, tuan-tuan. Dia sepanjang dia berada buat ibadah umrah tu, mungkin 5 hari di Mekah, ataupun sepanjang waktu dia berada di musim haji tu, dia ambil kesempatan buat 50 kali ibadah tawaf ni. Satu tawaf tu 7 pusingan. Kalikanlah dengan 50, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, siapa yang buat tawaf itu, kharaja min dhanbihi ka yauma waladathu ummuh, maka dia dikeluarkan daripada dosa-dosanya seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya. Cumanya, tuan-tuan, hadis ini adalah lemah. Hadis ini adalah lemah. Menurut Al-Imam Bukhari, dia bukan ucapan Nabi, tetapi dia adalah ucapan daripada Ibnu Abbas, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Boleh tak tuan-tuan buat ibadah? Boleh, tuan-tuan. Tetapi jangan meletakkan ganjaran sekian-sekian. Sebab ini bukan hadis daripada Nabi, namun hanya ucapan daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya para ulama berbincang panjang, tuan-tuan, dalam hadis ni, iaitu bagi kita yang duduk di luar kota Mekah, tuan-tuan, bukan orang Mekah, sampai sahaja di Masjidil Haram, tuan-tuan, ibadah yang paling dituntut, paling afdal untuk kita lakukan adalah dengan memperbanyakkan tawaf. Bagi orang Mekah, mereka disunnahkan untuk memperbanyakkan salat. Okey? Salat, apa-apa saja salat, tuan-tuan. Salat sunat itu, salat sunat ini, sebab dia tidak ada waktu haram di Masjidil Haram ni. Tetapi tidak pada orang luar kota Mekah. Kita datang daripada Malaysia, ada yang datang daripada sekian-sekian negara ni, datang dari luar Mekah sampai ke Masjidil Haram, ibadah yang paling dituntut adalah memperbanyakkan tawaf. Kenapa memperbanyakkan tawaf, tuan-tuan? Sebab kita ni jarang-jarang berkesempatan ke Masjidil Haram. Dan disitulah satu-satunya tempat yang ada ibadah tawaf. Tak aci, tuan-tuan, tawaf dekat Setia City Mall, tak boleh, tuan-tuan. Itu, tuan-tuan, window shopping, itu tak boleh. Hanya di Kaabah sahaja yang boleh buat ibadah tawaf. Maka sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah ni, maka sangat-sangat dituntut memperbanyakkan tawaf. Tuan-tuan datang awal sedikit ke Masjidil Haram. Kan kebanyakan kita ni dia suka tanya, ni package ni duduk hotel mana ni? Oh, duduk sofa. Okeylah, saya duduklah sofa. Saya selalu nampak ada 2 benda, tuan-tuan. Jemaah ni kalau dia duduk dekat sofa 2 je. Pertama, tuan-tuan, satu, sebab mindset dia nak dekat lah.
Dia nak dekat dengan Masjidil Haram, mudah untuk dia beribadah. Yang kedua tuan-tuan, sampai dekat Masjidil Haram ni memang dia tak boleh nak sampai awal. Ini kebiasaan. Memang susah tuan-tuan. Lagi dekat masjid dengan hotel, lagi susah nak sampai awal. Dia akan last minute sampai. Dia lah paling akhir lagi sampai. Sebab apa? Paling dekat tuan-tuan. Paling dekat. Sempat shopping, hantar dulu barang dekat bilik, kemudian baru turun, orang dah kamat baru dia sampai. Kadang solat dekat luar, kadang solat depan lobi hotel. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ambil mudah. Biar duduk jauh tuan-tuan, datang awal. Suka saya nasihatkan, kalau tuan-tuan sampai di sana, datanglah awal 30 minit, sejam lebih awal daripada solat fardu. Nak buat apa tuan-tuan? Perbanyakkan tawaf. Perbanyakkan tawaf. Kalau penat tuan-tuan, ada rezeki, ambillah skuter tu. Berapa rial saja pun. Bayarlah. Dan kita buatlah ibadah tawaf. Okey? Baik. Di sini tuan-tuan, ada beberapa perbincangan. Tawaf ni ada tawaf yang wajib dan ada tawaf yang sunat. Kategori jenis-jenis tawaf ni ada banyak tuan-tuan. Pertama disebut sebagai tawaf ifadah. Ni tawaf rukun haji ni. Kedua, kita ada tawaf kudum. Tawaf selamat datang kepada jemaah haji yang buat ifrad dan juga qiran. Ketiga, adanya tawaf wada'. Dan yang keempat, adanya tawaf sunat. Okey. Tawaf wada' tuan-tuan, kita tak bincanglah bab haji ni panjang pula. Okey, tawaf wada' lah. Tawaf wada' ni dia menjadi syarat kepada jemaah haji. Apa tawaf wada'? Bukan tawaf wida' tuan-tuan, tawaf wada'. Orang Melayu sebut tawaf wida'. Sebenarnya ucapan yang betul tawaf wada'. Sebab itu kita baca surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'. Allah tak pernah tinggalkan Muhammad, kata Allah. Aku tak pernah tinggalkan kau wahai Muhammad. Itu maknanya ma wadda'. Wada' tawaf tu namanya tawaf wada'. Tawaf wada' artinya tawaf selamat tinggal. Tuan-tuan tinggalkan Mekah, sebelum tinggalkan Mekah, antara adab kita di Masjidil Haram itu adalah dengan melaksanakan tawaf. Namanya tawaf wada'. Syaratnya hanya berwuduk. Perlu ihram ke? Tak perlu ihram. Tak wajib berihram. Sebab ihram tu hanya ketika dalam untuk buat ibadah umrah ataupun haji. Ini semua maklum lah tuan-tuan. Mungkin yang tak pernah sampai, mungkin tak berapa jelas lah. Okey, baik. Jadinya tawaf wada' ni adalah wajib bagi jemaah haji. Tapi bagi jemaah umrah, di sini ada khilaf. Kalau buat umrah tuan-tuan, ada khilaf. Pertama, iaitu meletakkan syarat dalam mazhab al-Imam Syafi'i, siapa yang tinggalkan Mekah saja, lebih daripada 2 marhalah, khususnya lagi orang nak pulang ke Malaysia, lepas tu dia nak daripada keluar Masjidil Haram, pergi airport Jeddah, terus sampai ke KLIA. Pertama, pandangan Imam Syafi'i, wajib untuk dia buat tawaf wada', tawaf selamat tinggal. Tetapi tuan-tuan, di dalam pandangan-pandangan yang lain, orang yang buat ibadah umrah, kita buat pergi umrah, bukan haji tuan-tuan, pergi umrah. Kita pulang daripada Masjidil Haram tak buat tawaf wada', sebahagiannya mengharuskan. Sebab tawaf wada' ni hanya menjadi wajib kepada jemaah haji, tetapi harus kepada jemaah umrah. Tapi kalau kita jarang-jarang pergi ni tuan-tuan, maka buatlah tawaf wada'. Tapi kalaulah ada halangan, ada kesulitan, ada macam-macam urusan tuan-tuan, maka kita tak sempat buat, boleh ke? Hukumnya adalah tiada masalah. Sebab dia hanya harus. Tetapi kalau nak buat, silakan. Dan tuan-tuan, tawaf wada' ni ada satu isu. Tapi saya bagi pencerahan pada tuan-tuan lah, ni pun kita ada live ni kan. Kalau ikut muzakarah tabung haji tuan-tuan, siapa yang pergi Mekah lalu dia nak pergi ke Taif. Sekarang kan ada kan pakej ziarah ke Taif. Daripada Mekah dia pergi Taif. Perlu ke dia tawaf wada'? Sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau tengok muzakarah tabung haji disebut, sebabkan Taif itu lebih daripada 2 marhalah, sebelum pergi ke Taif dia kena buat tawaf wada'. Tapi saya pernah tanya tuan-tuan, salah seorang daripada panel yang terlibat di dalam muzakarah tabung haji ni, sebenarnya dia kata pandangan yang lebih kuat, tak perlu tawaf. Tak perlu tawaf wada'. Tuan-tuan daripada Mekah nak pergi ke Taif, perlu tawaf wada'? Tak perlu. Pergilah ke Taif. Kemudian pulang ke Taif. Dan pulang ke Taif ni ada 2 keadaan. Daripada Taif, tuan-tuan nak masuk balik kota Mekah, ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama,
Contohlah ada tempoh 2 hari. Balik daripada Taif tu, duduk dekat Mekah, ada 2 hari lagi. Tuan-tuan pun ada perancangan. Rasa-rasa sebelum balik ni nak buat ibadah umrah. Tuan-tuan kata, saya rasa nak buat ibadah umrah. Sempat ni, 2 hari lagi nak buat ibadah umrah. Waktu tu, tuan-tuan kena buat umrah, niat miqat di Qarnul Manazil. Pulang daripada Taif tu, pergi singgah kat miqat Qarnul Manazil, niat umrah, masuk Mekah, buat ibadah umrah. Okey. Tapi kalau tuan-tuan memang tak ada niat nak buat umrah dah. Tak ada niat. Tuan-tuan balik Taif, tak ada buat umrah dah. Saya hanya nak ulang-alik masjid sahaja. Macam biasa sahaja. Maka tak perlu untuk bermiqat di Qarnul Manazil. Okey. Dia ada 2 keadaan lah kat situ. Sebab kat sinilah ada perbezaan beberapa pandangan. Ini saya sendiri tanya pada panel muzakarah fatwa, tabung haji sendiri menyebutkan macam itulah. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi kekeliruan yang selalu kita salah sangkalah, iaitu lepas tawaf wada, keluar saja Masjidil Haram, naik bas turun balik tuan-tuan. Tak semestinya. Tak semestinya. Lepas tuan-tuan solat buat tawaf wada, masuk azan tuan-tuan, boleh solat tak? Boleh. Ini hadis riwayat daripada Ummu Salamah, tak silap saya, ceritanya baginda Nabi SAW pernah, iaitu Nabi ni lepas selesai tawaf wada, isteri Nabi tak selesai lagi tawaf wada. Nabi kata apa? Kamu selesaikan tawaf wada kamu, aku tunggu kamu. Dan ketika itu kata Ummu Salamah ni, tak silap saya isteri yang meriwayatkan hadis ni, waktu tu kata dia, aku mendengar Nabi membaca surah At-Tur di dalam solat. Artinya lepas Nabi selesai tawaf wada, Nabi sempat lagi solat di Masjidil Haram. Kerana apa? Dia tunggu isteri dia. Yang itu dalam riwayat menunjukkan kepada kita tidak ada halangan. Tuan-tuan balik daripada tawaf wada, masuk azan tuan-tuan. Alamak, kita dah sampai hotel ni. Macam mana? Boleh ke pergi masjid? Boleh tuan-tuan, boleh. Pergi masjid, solat kat masjid tuan-tuan. Jangan solat kat hotel. Pergi solat kat masjid. Tidak ada masalah. Okay? Sebab ada urusan-urusan yang kita tak boleh elakkan. Lepas tawaf wada, boleh ke masuk bilik nak baring sementara tunggu bas? Boleh. Boleh. Okey. Lepas tawaf wada, saya nak bayar dam. Saya tak selesai lagi dam. Saya ada bawa satu jemaah tuan-tuan, ni jemaah ekspres. Kami pernah asalnya ni trip bisnes pergi ke Abu Dhabi. Tapi tiba-tiba sampai Abu Dhabi dia kata, ni dekat ke dengan Mekah? Dekat. Jom lagi umrah. Tiba-tiba tuan-tuan. Beli tiket pergi umrah, pergi Jeddah buat umrah. Saya pun okey, tak apalah. Maklum, saya rasa dia tahu. Saya pun bagi tahu lah ibadah ni secara ringkas. Rupa-rupanya dia tak tahu tuan-tuan. Tak tahu. Ramai jugalah masa tu 8 orang lebih kurang. Dia pakai ihram atas kapal terbang, masuk dekat sampai Jeddah, Jeddah sampai ke Mekah. Sampai di Mekah tuan-tuan, saya kata kita nak buat umrah terus ke? Dia kata tak apalah ustaz, kita rehat dululah. Okeylah, tak apa, rehat. Dalam keadaan ihram kan, saya pun dalam ihram. Tiba-tiba tuan-tuan, malam tu kami gerak buat umrah. Dia pun tanya, ustaz, tadi saya nampak saya punya kawan ni, dia turun tadi semayang asar, dia pakai baju, boleh ke? Saya kata betul ke pakai baju? Saya tanya dia, betul ke pakai baju? Saya pakai baju. Saya kata kenapa pakai baju? Kan dalam ihram. Saya ingat ihram tu atas kapal. Dia ingat ihram tu. Dia balik hotel tuan-tuan, masuk hotel, check in hotel, rupanya dia salin baju, dia tidur. Kemudian masuk Zuhur, Asar, Maghrib tu dia pakai baju pergi masjid. Nanti saya kata malam kan lepas isyak kita nak buat umrah, dia sarung balik ihram. Kena dam lah. Kena dam. Okay? Di situ dengan sengaja lah. Walaupun dia kata saya tak tahu ni, kalau sekejap tak apa tuan-tuan, ni dah sampai 3 waktu solat, dia pakai baju ni, ni kena dam lah. Okay. Waktu tu tuan-tuan, maka dia pun bayar dam. Tapi masa tu dia duduk fikir, dam ke tak dam? Dam ke tak dam? Saya kata bayar dam, bayar dam. Berapa dam ni? Iaitu kita bagi 10 orang fakir miskin makan. Kita istilah kita buat sabil lah. Cari fakir miskin, beli yang 10 pack ni, bagi bayar dam. Tapi dia bayar dam selepas dia buat tawaf wada. Boleh ke? Boleh. Lepas tawaf wada tu dia saya nak bayar dam lah. Bayarlah, tak ada masalah. Kalau lebih baiknya, afdalnya bayar sebelum buat tawaf wada. Tapi kalau lepas tawaf wada baru nak buat bayar dam, boleh ke tidak? Boleh. Lepas tawaf wada, boleh ke saya nak membeli belah? Boleh. Boleh, tapi bukanlah shopping-shopping yang macam tuan-tuan pergi melontar kat kedai tu. Ni beli barang-barang keperluan. Saya nak beli wrap ni lah, bag ni, nanti takut terburai pula nanti dekat airport. Tuan-tuan nak beli, semuanya dibenarkan, tidak ada halangan. Boleh ke bergambar? Boleh. Sekadarnya tuan-tuan, bukan bergaya habisakan. Tangga tak habis-habis. Sekadarnya boleh. Semuanya tu dibenarkan. Ini salah faham kita.
Yang menyangka lepas tawaf wada memang kena naik bas terus pulang tuan-tuan. Tak seperti itu. Dan tawaf wada ni secara sepakatnya para ulama menyebutkan, kalau dia buat umrah ataupun dia masuk kota Mekah dan dia keluar daripada kota Mekah hari yang sama. Sekarang kan ada orang buat umrah DIY ke ataupun umrah transit. Dia nak pergi ke Amerika tuan-tuan. Dia nak pergi ke UK, naik kapal terbang SV ataupun Saudi Airlines ni, dia pun naik. Kemudian transit saja je. Dia kata saya nak transit dekat Jeddah. Transit tu pula dia ambil 12 jam ke atas. Sebab apa? Sebab dia nak buat ibadah umrah. Kan senang je. Turun je airport Jeddah, pergi terus ke dia punya kereta api dia tuan-tuan, bayar je lebih kurang berapa ringgit 35 rial lebih kurang. Tuan-tuan pun sampai ke Mekah, naik kereta api laju. Lebih kurang 15 minit tuan-tuan sampai dah ke Mekah. Tuan-tuan pun buat ibadah umrah. Selesai rukun umrah tuan-tuan dengan tawafnya, sa'inya, tahallul. Tuan-tuan terus keluar. Bermalam tak? Tak bermalam. Waktu tu tak perlu tawaf wada'. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan selesai, tuan-tuan nak rehat, nak solat jamaah sekejap, tuan-tuan keluar. Perlu tawaf wada'? Tak perlu tawaf wada'. Terus keluar, pergi ke airport dan teruskan perjalanan ke tempat yang lain. Ini antaralah tentang hukum hakam berkaitan dengan tawaf wada'. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga tuan-tuan daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, daripada ayahnya. Ayahnya tu salah tuan-tuan, bukan daripada ayah dia, daripada Abu Hurairah. Kat situ ayahnya tu tuan-tuan cancelkan riwayat ini, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW telah bersabda. Kata Nabi SAW, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla farada siyama Ramadan alaikum, telah mewajibkan puasa Ramadan ke atas kamu. Wasanantu lakum qiyamah, dan aku mensunatkan beribadah pada waktu malam. Faman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban, dan siapa yang siang Ramadan dia berpuasa dan malam Ramadan dia berqiyam dengan iman dan pengharapan, kharaja min dhanbihi kayauma waladathu ummuh, maka dia akan keluar daripada dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ni adalah lemah. Okay, hadis ni adalah dhaif. Riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Hadis yang sahih tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan sedia maklum, iaitu siang Ramadan beribadah dengan iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah berikan pengampunan dosa-dosa yang lalu. Dan siapa yang beribadah malam Ramadan dengan qiyam dia, dengan iman dan pengharapan, maka Allah juga memberikan pengampunan kepadanya dosa-dosa yang lalu. Okey. Cuma kenapa dia jadi dilemah tuan-tuan? Sebab beza pada ganjaran dia. Ganjaran yang sahih iaitu pengampunan dosa-dosa yang lalu. Bukan pengampunan seperti mana hari dilahirkan oleh ibunya. Kalau kita lah tuan-tuan faham hadis ni tuan-tuan, kita nampak betapa kritikalnya para ulama hadis ni memastikan setiap hadis yang diriwayatkan itu adalah sahih. Kalau kita tuan-tuan, sama je ni hadis ni maksud sama je pengampunan, kira terima je lah. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Sebab benda yang Nabi sebut itulah tuan-tuan. Benda yang Nabi tak sebut kita tak boleh sebut. Okay? Jangan sandarkan kepada baginda Nabi SAW. Walaupun semuanya pengampunan, tapi beza pada sudut ganjaran. Ganjaran yang sahih adalah pengampunan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ini pengampunan seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya adalah hadis yang dhaif. Okey. Baik, hadis yang keempat. Hadis yang keempat tuan-tuan. Hadis daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi SAW, Man adha yauman muhriman mulabbiyan hatta gharabatis syams. Sesiapa yang berihram
dan menghabiskan waktu dia bertalbiyah. Okey, kita bagi laluan azan Isyak dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, hadis yang keempat tuan-tuan, daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man adha yawman muhriman mulabbiyan hatta gharabatis syams." Sesiapa yang telah berihram lalu dia bertalbiyah bermula daripada duha sehinggalah ke waktu maghrib sampai tenggelam matahari, sepanjang hari itu dalam keadaan ihram. Dan sepanjang hari itulah dia bertalbiyah.
Gharabat bidhunubihi kayawma waladat ummuh. Seperti mana dia bertalbiah sehinggalah terbenamnya matahari, begitulah terbenamnya dosa-dosanya seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini adalah dhaif. Hadis ini adalah lemah. Namun tuan-tuan, orang yang berniat umrah ataupun berniat ihram tuan-tuan, sama ada untuk haji dan umrah, maka secara officialnya, rasminya, si fulan ini dikenali sebagai Duyufur Rahman. Dia adalah tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sesiapa yang menjadi tetamu Allah, kalau dia mengharapkan rahmah, Allah berikan rahmah. Kalau dia mengharapkan pengampunan, Allah berikan pengampunan. Dan kalau dia berhajat kepada Allah, Allah Ta'ala akan mustajabkan. Kerana apa? Sebab dia duyuf, tetamu. Tetamu ni macam mana tuan-tuan? Apa yang tetamu nak, tuan rumah mesti tunaikan. Tetamu datang bertandang tuan-tuan. Saya nak tumpang tandas boleh? Oh boleh, ada tandas. Saya nak berehat boleh? Boleh, ni tempat rehat. Saya nak minum air ni boleh? Kita akan pastikan tetamu itu dilayani dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Ta'ala menggelar sesiapa yang berniat ihram, maka secara officialnya dia adalah Duyufur Rahman. Maka waktu itu doanya sangat-sangat mustajab. Sangat-sangat mustajab. Dari sudut pengalaman tuan-tuan, yang saya membimbing jemaah-jemaah ni, memang selalu saya pesan tuan-tuan, dan Alhamdulillah memang tuan-tuan, seperti mana yang Nabi sebut, memang doanya sangat-sangat mustajab. Sejak kita di miqat tu dah berniat dah, sepanjang perjalanan sampailah ke Masjidil Haram untuk buat ibadah umrah tuan-tuan, jagalah ucapan kita dan doalah sungguh-sungguh. Waktu tu kita tak sangkalah memang doanya mustajab. Mustajab. Okey. Macam-macam lah pengalaman yang saya lalui tuan-tuan, kebanyakannya alhamdulillah Allah Taala mustajabkan doa mereka. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima tuan-tuan. Sebelum kita berakhir kita berdiri kat sini, hadis yang kelima. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, aku telah mendengar Nabi bersabda. Kata Nabi, man sallal fajar atau qala al-ghadah, sesiapa yang mendirikan solat subuh, faqa'ada fi maq'adih, lalu dia duduk di tempat dia tunaikan solat subuh tu. Lepas solat subuh tak berganjak, dia stay lagi dekat tempat solatnya. Falam yalghu bi syai' min amrid dunya, dan dia tak sibukkan urusannya itu dengan urusan dunia. Sepanjang dia duduk lepas subuh tu tuan-tuan, memang sibuk dengan ibadah. Bukan main WhatsApp. Kadang dia memang duduk iktikaf tuan-tuan, tapi duduk scroll kan. Main game, tak kira tuan-tuan. Dia hanya fokus pada ibadah. Dia tak sibuk dengan urusan dunia. Yadhkurullah azza wa jalla, dan dia banyak-banyak mengingati Allah. Hatta yusalli ad-duha, sehinggalah dia mendirikan solat duha. Maksudnya lepas subuh, dia duduk mungkin dalam sejam setengah tuan-tuan, sampailah ke waktu duha. Okey. 4 rakaat, dia dirikan solat duha itu sebanyak 4 rakaat. Kharaja min dhunubihi kayawma walad ummuh, maka dia akan keluar daripada dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Okey. Hadis ni juga adalah dhaif. Okey, hadis ni juga adalah dhaif. Dan hadis ni tak cukup kuat untuk disahihkan. Ada masalah lah. Tetapi tuan-tuan, daripada hadis ni ada riwayat yang lebih sahih. Okey, apa dia tuan-tuan? Ada 2 riwayat yang sahih. Riwayat yang pertama, iaitu Nabi SAW menyebutkan, man sallal fajar, siapa yang menunaikan salat subuh fi jamaah, syaratnya berjamaah. Thumma qa'ada, lalu dia duduk selepas salat subuh tu. Dengan apa? Yadhkurullah, dengan dia mengingati Allah. Sama ada dia berzikir, baca Quran, iktikaf, kuliah subuh dan apa sahaja ibadah di tempat selepas dia solat subuh. Hatta tatla'a syams, sehinggalah terbit matahari. Yang ini disebut sebagai waktu syuruk. Waktu syuruk. Saya rasa saya pernah sebut dah hadis ini tuan-tuan. Waktu syuruk sekarang lebih kurang pukul 7.10. Syuruk 7.10 tuan-tuan. Maka syaratnya tuan-tuan kena tambah 15 minit lagi. Sebab apa? Di dalam
Riwayat tuan-tuan, matahari naik ini tatla' asy-syams ni, naik matahari ni iaitu dengan jarak tartafi' qadra ramhin, iaitu setinggi macam tombak. Takkan kita nak ukur tuan-tuan, macam mana nak ukur tombak tu. Jadi para ulama falak ni dia telah letakkan pengiraannya. Waktu syuruk tuan-tuan tengok dekat masjid punya jam tu, syuruk 7.10, tuan-tuan tambahkan dengan 15 minit. Kenapa 15 minit? Sebab itu ukuran. Dia mesti setinggi tombak. Okey, 15 minit. Maka tuan-tuan pun dirikan solat sunat isyraq. Thumma salla raka'atain, Nabi kata. Naik fajar tu, solat isyraq tu 2 rakaat. Maka ganjarannya al-hajju wal umratah tamma. Dia dapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Nak bagi tahu ibadah ni sangat besar ganjarannya. Hadis riwayat Al-Imamu Tirmizi. Ni ibu-ibu ayah-ayah yang pencet-pencet ni, bolehlah kita usahakan. Okay? Kalau letak waktu kuliah subuh tuan-tuan, ustaz tu tanya, bila nak habis kuliah subuh ni? Tuan-tuan jangan ikut timing tuan-tuan. Kadang kita kata pukul 7 lah tuan-tuan, jangan. Kalau tengok jam 7.10, tuan-tuan cakap dengan ustaz tu, kalau boleh biar habis lah 7.25 misal, tambah 15 minit. Sebab habis dia tazkirah tuan-tuan, tuan-tuan bangkit, solat sunat isyraq, baru balik. Pahalanya adalah dapat pahala haji dan umrah. Okay? Pahala haji dan umrah. Sebab pengalaman saya tuan-tuan, kalau kuliah subuh ni orang resah kan. Dia tengok 7.30 dia dah resah. Sedangkan subuh lewat. Subuh lewat tuan-tuan. Start kadang kuliah subuh 6.40. Pukul 7 dia dah resah dah. Baru 20 minit kuliah. Jadi janganlah ikut waktu macam tu. Kita ikutlah waktu syuruk. Fleksibel lah sikit waktu tersebut. Okey? Ganjaran dia besar. Itu pertama tuan-tuan. Yang kedua, saya berhenti kat sini tuan-tuan. Yang kedua, pertama tadi saya sebut solat syuruk, solat isyraq. Solat isyraq ni adalah solat duha di awal waktu. Solat duha di awal waktu. Yang kedua tuan-tuan, yang tuan-tuan kena usahakan iaitu solat duha. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi tuan-tuan, Nabi sebut apa? Allah Ta'ala sendiri berfirman, kata Allah, ya ibnu Adam la tu'jizni. Wahai anak Adam, jangan kamu berlengah-lengah, menangguh-nangguh. Min arba' rakaat fi awwalin naharik. Dengan mendirikan 4 rakaat solat di siang hari. Maksudnya setiap pagi tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri berfirman, jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh, solat 4 rakaat. Ibn Qayyim kata 4 rakaat ini adalah 2 rakaat qabliyah subuh dan 2 rakaat lagi fardu subuh. Tapi majoriti ulama kata 4 rakaat di sini adalah solat sunat duha. Kalau ibu ayah-ayah yang memang melazimi duha ni selalu buat 2 rakaat, lepas ni buat 4 rakaat tuan-tuan. Kenapa? Sebab ganjaran dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang dirikan solat duha awal siang ni 4 rakaat, akfika akhirah. Sepanjang hari tersebut, Allah cukupkan keperluan dia. Semua hajat dia, kehendak dia, keperluan dia, Allah penuhi. Bahkan Allah berikan perlindungan. Kadang-kadang kita selalu cakap, saya minta tolong ustaz, pagar rumah saya. Bomoh, tolong datang pagar rumah saya. Sibuk sangat nak pagar rumah tuan-tuan. Dia terlupa, ni amalan yang dituntut untuk kita lakukan. Okay? Dirikan duha 4 rakaat. Ibn Qayyim kata, dia merujuk pada qabliyah subuh dan subuh. Tuan-tuan buatlah 2 benda ni tuan-tuan. Qabliyah subuh jangan tinggal, solat subuh jangan tinggal. Solat duha 4 rakaat jangan tinggal. Sepanjang hari itu, keperluan-keperluan tuan-tuan Allah penuhi. Bahkan Allah juga akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut. Okey? Jadi ala kulli tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala catatkan sebagai amal soleh. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.